Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid cikgu tahun 4. Okay. 2 minggu lepas kita belajar tentang sumber asas bahan. Sumber asas bahan ada berapa? Ada 4. Tumbuh-tumbuhan, sumber asas haiwan, sumber asas petroleum dan juga sumber asas batuan. Okay. Sekarang kita nak belajar tentang sifat-sifat bahannya. Contoh bahan yang kita ada, kita tengok sifat bahan dia. Kita kena tahu sifat bahan ni dari segi, pertama kita kena tahu dari segi dapat menyerap air. Okay. Dia akan ambil berbagai objek yang ada, contohnya straw, jam randik, belon, tisu dapur, batu, kain kapas, plastik, tali kulit, polistiren, sisip kaca dan juga air. Lepas tu dia akan letakkan titisan air. Dia tengok titisan air tu ada ke tak ada. Dia tengok dia dapat menyerap air ataupun tidak. Okay. Selain daripada tu dia nak tengok juga dari segi dapat terapung atau tenggelam. Okay. Tengok objek ni dia akan bagikan beberapa objek. Contohnya ada ni belon, ada pensel, ada pembaris plastik, ada pembaris besi. Letakkan dalam air. Dia akan uji sama ada dia berada di atas permukaan air ataupun berada di bawah permukaan air. Okay. Kalau atas permukaan air maknanya dia terapung. Kalau di bawah permukaan air maknanya dia tenggelam. Satu lagi dia akan uji dari segi boleh mengalirkan arus elektrik. Sifat bahan contohnya dia akan buat lita macam ni. Kemudian dia akan gantikan switch ni dengan bahan yang kita nak uji. Kalau kita sambungkan dengan bahan kita nak uji ni, kalau mentol menyala, maknanya inference dia bahan tu adalah bahan yang mengalirkan arus elektrik. Kalau mentol tidak menyala, maknanya bahan itu adalah bahan yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Kemudian yang terakhir dia akan uji bahan terhadap kebolehan penembusan cahaya. Kita tengok ni, letak bahan tu atas depan mata. Kalau kita dapat tengok jelas pandangan kita, maknanya bahan itu boleh ditembusi oleh cahaya. Kalau kita tak nampak, maknanya bahan tu tidak boleh ditembusi oleh cahaya. Satu lagi ialah dari segi sifat kekenyalan bahan. Kekenyalan dia, kekenyalan ni maksudnya kenyal lah. Contohnya belon kita boleh tarik. Kalau ditarik dia kembali ke tempat asal. Contoh kita tarik belon tu pendek macam ni, kita tarik jadi panjang. Lepas tu bila kita lepaskan dia akan kembali ke bentuk asal. Maknanya dia adalah bahan yang kenyal. Kalau bahan kenyal, kekenyalannya kenyal. Contohnya spring, kamu tarik spring dia akan kembali ke bentuk asal. Maknanya dia adalah kenyal. Contohnya kalau batang pensel kamu patahkan dia, kamu bengkokkan dia, adakah dia kembali ke bentuk asal? Tidak. Kalau tak kembali ke bentuk asal, kita namakan dia sebagai tidak kenyal. Okey. Contoh lagi ialah getah, gelang getah. Kita tarik getah tu, dia akan kembali ke bentuk asal kalau kita lepaskan. Maknanya bahan tu kita sebut sebagai kenyal. Kalau kayu aiskrim, kalau kita tarik kan, ataupun kita patahkan, kita bengkokkan, adakah dia kembali ke bentuk asal? Kalau dia tidak kembali ke bentuk asal, kita namakan dia sebagai tidak kenyal. Kita tengok ya, pemilihan jenis bahan untuk mereka cipta objek. Sesuatu bahan boleh dicipta berdasarkan kesesuaian sifat bahan dengan fungsi objek tersebut. Cuba perhatikan situasi di bawah. Okay. Tengok ni soalan dia tanya, mengapakah kebanyakan alat memasak seperti periuk diperbuat daripada logam? Kenapa kita buat alat memasak seperti periuk kita buat daripada logam? Kerana logam boleh mengalirkan haba. Okay. Contoh kedua, mengapakah kain kapas paling sesuai digunakan untuk mengelap cecair yang tumpah? Kerana kain kapas boleh menyerap air. Contohnya kita nak cipta bahan ni, sesuatu bahan itu dicipta berdasarkan sifat-sifat bahannya. Okay, tadi kita dah belajar tadi. Yang kedua, sifat bahan ialah pertama menyerap
air dan kalis air. Kedua, terapung dan tenggelam. Ketiga, mengalirkan arus elektrik. Keempat, kebolehan penembusan cahaya. Kelima, boleh mengalirkan haba. Keenam ialah kenyal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Contoh cermin mata. Cermin mata kenapa kita buat daripada kaca? Kenapa? Kerana kaca boleh ditembusi oleh cahaya. Kan? Kalau kaca tak boleh ditembusi oleh cahaya, kita tak boleh buat kaca sebagai cermin mata. Kan? Okey. Kenapa kita buat wire daripada besi? Kerana besi boleh mengalirkan haba. Okay. Kenapa kita buat gelang getah daripada getah? Kerana getah ialah bersifat kenyal. Kenapa kita buat kain tuala daripada kapas? Kerana ia boleh menyerap air. Okay. Kenapa kita buat payung daripada kain nylon? Kerana ia adalah kalis air. Kenapa kita buat pelampung daripada tayar terpakai tayar getah? Kerana ia boleh terapung. Okey. Okey, itu contoh-contoh sifat bahan yang kita gunakan untuk mencipta sesuatu bahan.